warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fairuz binti Fadli, nombor matrik 295487. Dalam video ini, suka untuk saya kupaskan isu yang berkaitan dengan topik 7 dalam pembelajaran saya untuk subjek Theory and Practice of Islamic Business. Jadi, isu yang ingin saya kupaskan bertajuk Tunggang Agama dalam Pemasaran Perniagaan. Apa yang dimasukkan tunggang agama dalam pemasaran perniagaan? Pertamanya, perbuatan yang dikatakan sebagai menunggang agama ini bermaksud menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai matlamat dan keuntungan kepada diri sendiri. Penggunaan ayat-ayat Quran, hadis serta dalil yang digunakan oleh mereka yang dikatakan sebagai penunggang agama menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai hujah untuk menarik perhatian serta kepercayaan pembeli beragama Islam terutamanya. Namun begitu, rasa penunggang agama ini hanyalah anggapan kita sebagai masyarakat yang melihat perbuatan tersebut dan diperkatakan secara meluas di media sosial pada hari ini. Tidak dinafikan sejak dahulu lagi berlakunya eksploitasi dalam penggunaan agama melalui pelbagai cara oleh para peniaga dalam mempromosikan perniagaan mereka dalam keadaan sedar maupun tidak sedar bahawa mereka telah menjual agama demi kepentingan diri sendiri. Antaranya dalam mempromosikan makanan sunnah, produk yang diruqyah, telur halal dan selipar yang dikatakan mesra Muslim serta penggunaan agama dalam mempromosikan perkhidmatan. Akhbar Berita Berharian bertarikh 7 Mei 2022 menjelaskan bahawa penjualan produk yang dikatakan sebagai makanan sunnah dan penawar kerana proses pembuatannya diiringi bacaan doa, zikir telah dijual secara berluasa dengan harga yang tidak masuk akal dan ia jelas bertentangan dengan keputusan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Produk-produk seperti ini kebanyakannya dipromosikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Telegram serta melalui e-dagang bagi menarik perhatian pembeli. Selain dijual secara dalam talian, produk makanan sunnah dan penawar ini turut dipromosikan oleh pihak-pihak tertentu ketiga program ceramah agama di masjid dan surau yang dibuat sebagai selingan. Malah yang paling tidak bertanggungjawab apabila ada pihak yang menggunakan pusat pengajian agama dan penjagaan anak yatim serta asnaf sebagai tempat mereka untuk mempromosikan produk mereka atas nama kebajikan. Seterusnya, faktor yang boleh dikatakan mengapa isu jual atau eksploitasi agama ini berlaku dalam kalangan peniaga Melayu dan beragama Islam, malah digelar tunggang agama oleh masyarakat. Pertama, tidak dinafikan motif utama perniagaan adalah untuk mendapat pulangan iaitu keuntungan. Jadi peniaga atau usahawan pasti sanggup melakukan pelbagai strategi perniagaan bagi melariskan produk masing-masing. Peniaga yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis terhadap produk yang mereka ingin pasarkan, tidak kira ia digunakan untuk periklanan pelabelan dan pembuatan. Sesetengah pembeli yang tahu dengan lebih mendalam tentang agama lebih mudah tertipu. Yang mana menjadi permasalahan adalah niat peniaga sama ada untuk membantu atau hanya mengejar keuntungan dan cara penggunaan ayat atau dalil-dalil tersebut sama ada betul atau tidak. Sebagai contoh seperti makanan yang dikatakan makanan sunnah. Betul atau tidak makanan sunnah itu dibuat dengan mengikut sandaran utama iaitu Nabi Muhammad SAW atau hanya menggunakan nama sahaja. Faktor kedua adalah pengaruh agama kepada pengguna. Penggunaan sentimen agama oleh peniaga tidak dinafikan merupakan satu taktik yang berkesan untuk menarik pembeli Muslim yang komited dengan agamanya. Menurut kajian Safiyyah Mukhlis, agama memang menjadi salah satu faktor dalam menentukan orientasi perbelanjaan pengguna di Malaysia. Daripada kajiannya, beliau mendapati agama juga mempengaruhi gaya hidup pengguna dan tabiat mereka untuk berbelanja. Agama merupakan faktor budaya yang penting untuk dikaji kerana ia adalah salah satu aspek universal dan berpengaruh dalam mencorak sikap, nilai dan gelagat seseorang, seterusnya masyarakat. Seterusnya, kesan yang akan berlaku daripada aktiviti perniagaan seperti ini adalah ia terdedah kepada unsur penipuan kerana ia melibatkan penggunaan unsur-unsur agama yang berupaya menarik perhatian pengguna untuk memilih dan membeli produk mereka berbanding produk yang lain. Jika produk yang ditawarkan itu sememangnya berkualiti tinggi, ia tidak menjadi masalah, tetapi jika sebaliknya ia boleh memudaratkan kesihatan, maka di sini terjadinya penipuan tersebut. Apa yang boleh dikatakan, peniaga akan lebih cenderung untuk menyembunyikan bahan atau sesuatu yang boleh membahayakan pengguna demi meraih keuntungan. Situasi ini kebanyakannya dilakukan oleh peniaga yang tidak diiktiraf oleh badan yang berautoriti. Selain itu, masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap sesebuah perniagaan tersebut dan akan menghancurkan perniagaan orang lain yang jujur dan amanah.
Apabila terbukti bahawa sebuah perniagaan tersebut menggunakan agama untuk melariskan produk dan untuk keuntungan sahaja, pasti akan memberi impak negatif dan kekeliruan terhadap pandangan masyarakat. Malah hal ini boleh menjatuhkan fitnah terhadap agama Islam. Apabila saya membaca dan melihat perbuatan ini di media sosial, saya berasa marah dan kecewa kerana perbuatan ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan tidak menyorak, malah merosakkan imej dan nilai-nilai agama Islam. Dan perbuatan ini juga jika tidak dibendung, boleh menyesatkan orang. Oleh demikian, seharusnya agama Islam itu dipandang sebagai agama yang membantu orang mencari kedamaian dan makna hidup, bukan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan kewangan untuk diri sendiri. Isu tentang menggunakan agama dalam pemasaran perniagaan ini dapat memberi banyak pengajaran sebagai Muslim dan semua orang pada umumnya. Antara pengajaran yang dapat dipelajari daripada isu ini adalah pengajaran pertama, sebagai Muslim wajib untuk kita menjaga kesucian dan kehormatan agama Islam serta tidak menyalahgunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis untuk kepentingan diri dengan niat yang salah. Yang kedua, apabila kita memulakan atau menjalankan sesebuah perniagaan sebagai Muslim, perlu untuk kita mengerjakannya dengan panduan yang telah diajarkan oleh agama Islam dan tidak melanggar syarak. Berpandukan nilai-nilai Islam dalam perniagaan seperti tidak menipu, tidak melakukan rasuah dan lain-lain. Yang ketiga, memperbetulkan niat dalam melakukan sesuatu perkara. Perlu untuk kita memiliki tujuan yang jelas dalam memasarkan produk atau layanan serta memastikan bahawa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Yang keempat, sewajarnya untuk kita sentiasa menambah ilmu pengetahuan tentang sesuatu perkara sebelum memulakannya agar kita tidak tersilap langkah dan tidak membinasakan diri kita sendiri di akhirnya. Pendidikan dan pengetahuan yang mendalam tentang agama dan pengetahuan lain akan membantu mencegah penyalahgunaan atau pemahaman yang salah terhadap nilai-nilai agama. Sekali berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia mengenai isu ini, Muzakarah telah membuat keputusan dengan mengatakan yang pertama, Islam tidak menafikan penggunaan ruqyah dan Rasulullah SAW juga menyebut sebaik-baik ubat ialah ayat Al-Quran dan baginda membolehkan untuk meruqyah selama mana ia tidak berlaku syirik. Seterusnya, mereka mendapati apabila isu produk yang dilabel makanan sunnah dan makanan atau minuman yang diruqyah dengan ayat Al-Quran dan zikir telah berleluasa dan menjadi kaedah dalam melariskan produk, justru itu berpandukan sadu az-zara'i, iaitu mencegah sebarang kebinasaan, yang mana isu ini adanya unsur-unsur penipuan dan penyalahgunaan ayat Al-Quran untuk tujuan komersial. Oleh itu, mereka memutuskan bahawa penggunaan ruqyah dan istilah makanan sunnah secara tidak bertanggungjawab untuk tujuan mengawal keuntungan dan melariskan produk perlu dihentikan kerana dibimbangi ia termasuk dalam perbuatan memperdagangkan ayat-ayat Al-Quran yang ditegah oleh ajaran Islam. Akhir kata, apa yang saya dapat simpulkan mengenai isu ini adalah apabila kita memulakan sesuatu perniagaan, perlu untuk kita mendapatkan ilmu dalam bidang tersebut secara umum dan mendalam. Terutamanya sebagai Muslim, banyak perkara yang perlu kita jaga kerana kita membawa imej Islam itu. Dan perbuatan menjual agama ini adalah perkara yang tidak patut dijadikan sebagai trend dalam perniagaan. Kerana apa yang kita kejar hanyalah keberkatan ilahi untuk kebahagiaan dunia akhirat. Itu sahaja perkongsian yang dapat saya sampaikan. Semoga ia memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kepada